Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek GWCP 1042 yang akan dibentangkan oleh kumpulan kami iaitu saya sendiri Wan Nur Aqilah binti Wan Jaafar, Mariam Jamilah binti Ramlan dan Siti Aisyah binti Muhammad Nazin. Yang pertama kita masuk kepada keutuhan wacana. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4 iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Apakah keutuhan semantik? Iaitu jalinan makna di antara satu ayat dengan ayat lain atau perenggan lain. Dan apa pula makna keutuhan leksikal? Keutuhan leksikal ini ialah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Dan keutuhan gramatikal pula ialah wacana berkualiti mesti memperlihat hubungan berdasarkan binaan tata bahasa. Dan ini dapat dilihat dari penggunaan penanda gramatik dalam sesuatu ayat yang dibuat. Dan keutuhan fonologi dapat dilihat daripada intonasi, itu suara kita sendiri dan melalui intonasi ini dapat menimbulkan hubungan semantik iaitu jalinan makna di antara bahagian-bahagian wacana. Seterusnya, kita masuk kepada keutuhan semantik. Berdasarkan artikel yang telah kami bincangkan, terdapat beberapa yang berkait dengan keutuhan semantik. Antaranya ialah yang pertama, jenis yang terdapat dalam keutuhan semantik iaitu hubungan sebab dan akibat. Antara contoh yang dapat dilihat iaitu pembaharuan pendidikan menjadi agenda yang penting supaya Malaysia dapat bersaing di peringkat global. Seterusnya, hubungan sebab dan tujuan iaitu pembangunan moral dan nilai-nilai yang mulia menjadi benteng terpenting untuk melahirkan model insan yang mempraktikkan agama dalam kehidupan. Dan akhir sekali iaitu hubungan sebab dan hasil, iaitu justru penyerapan usaha untuk menyuburkan kefahaman Islam secara teori harus digandakan sebab dan hasilnya untuk membantu para guru dan warga pendidik bagi menerapkan nilai-nilai murni dengan lebih baik dan berkesan. Okey, seterusnya kita masuk kepada hubungan sebab dan hasil. Berdasarkan artikel yang telah kami kaji, hubungan sebab dan hasil, antara contoh hubungan sebab dan hasil ialah Salinan Umar membawa jalan penyelesaian baru iaitu harta rampasan tersebut mestilah dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya iaitu tuan tanah tersebut. Dan daripada sana diambil cukai tertentu yang disebut sebagai kharaj dan dimasukkan ke dalam hasil pendapatan negara demi kepentingan masyarakat umum. Di sini kita dapat lihat sebabnya adalah apabila hasil rampasan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memilikinya seperti tuan tanah. Jadi hasilnya akan diambil sebagai kharaj dan dimasukkan ke dalam hasil pendapatan negara demi kepentingan masyarakat umum. Hubungan seterusnya yang dapat kita lihat ialah hubungan syarat dan hasil. Antara contoh hubungan syarat dan hasil ialah bagi menjayakan proses pendidikan dan pembentukan pelajar berteraskan nilai-nilai Islam serta membentuk murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat, kerangka maqasid syariah adalah sangat penting untuk difahami agar ia dipraktikkan dalam kehidupan seharian generasi muda khususnya. Jadi kita dapat lihat hubungan syarat dan hasil. Syaratnya di sini untuk menjayakan proses pendidikan dan pembentukan pelajar berteraskan nilai-nilai Islam, perlulah melihat kepada maqasid syariah untuk difahami dan dipraktikkan dan hasilnya dapat diterapkan ke dalam kehidupan seharian generasi muda khususnya. Seterusnya kita masuk kepada isi seterusnya iaitu keutuhan leksikal. Contoh yang saya dapat tampilkan di sini ialah himoni, iaitu penggunaan teknologi dan ICT seperti komputer, LCD dan video secara efektif dan sistematik. Himoni ini adalah menerangkan jenisnya. Sebagai contoh yang saya tampilkan, penggunaan teknologi dan ICT seperti contoh-contohnya ialah
komputer, LCD dan video. Okey, sebagai contoh lain yang saya dapat berikan di sini ialah binatang. Dan jenis ni ialah gajah, harimau dan kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Nazin akan meneruskan pembentangan ini dengan keutuhan wacana yang seterusnya, iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, kata hubung. Kata hubung ni dia menghubungkan antara satu ayat kepada ayat yang lain ataupun menghubungkan satu perenggan kepada satu perenggan yang lain. Yang seterusnya adalah kata rujukan. Kata rujukan ni boleh diguna untuk menggantikan sesuatu benda ataupun manusia. Dan yang terakhir sekali adalah peleburan dan penggantian. Ia digunakan untuk mengelakkan pengulangan kata dalam sesuatu pernyataan. Namun begitu, di dalam artikel jurnal yang kami kaji, hanya terdapat 2 kata, iaitu kata hubung dan kata rujukan. Seperti yang anda boleh lihat di atas saya ini, saya menggunakan warna pink sebagai kata hubung dan warna hijau sebagai kata rujukan. Okey, kita lihat di dalam gambar yang telah ditunjukkan. Perkataan dan digunakan untuk pengembangan sesuatu idea. Dan perkataan justeru, maka, di samping itu, oleh itu, berfungsi sebagai penambahan idea. Dan perkataan yang terakhir adalah perkataan seterusnya, digunakan untuk menghuraikan sesuatu idea. Okey, kita masuk kepada kata rujukan yang berwarna hijau ini. Di dalam ini dia menggunakan kita dan perkataan mereka. Perkataan mereka ni dia menggambarkan manusia, iaitu merujuk kepada murid-murid. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah, seterusnya kita masuk kepada hubungan yang seterusnya, iaitu keutuhan fonologi. Berdasarkan artikel ini, keutuhan fonologi yang dapat kita lihat ialah dari segi ayat penyata. Keutuhan fonologi dalam wacana tulisan dapat dikenal pasti melalui penggunaan tanda baca seperti koma, titik, tanda soal dan nota petilih dan sebagainya. Jadi dalam artikel yang kami pilih, yang dapat kami kenal pasti ialah dalam bentuk ayat penyata. Contohnya, yang pertama, pada bahagian ini, beberapa subtajuk dibina bagi menghuraikan kuliah form secara jelas dan terperinci dengan memperlihatkan kesinambungan antara maqasid syariah dan pembelajaran abad ke-21 ini yang merupakan tujuan utama kajian. Contoh berbentuk ayat penyata yang kedua ialah ia membawa pelbagai makna, antaranya ialah menuju, meminta sesuatu atau mendatangkannya, berjalan lurus, keadilan dan kebenaran keras dan paksa. Dapat kita lihat di sini penggunaan tanda baca koma yang digunakan bagi membentuk unsur fonologi. Seterusnya kita masuk kepada kejelasan dalam penulisan yang ditulis. Apakah kepentingan kejelasan ini? Ialah untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar penulisan tersebut lebih mudah difahami dan dihayati oleh setiap individu. Dan kejelasan isi pula penting untuk menyemak semula panjang pendek kesinambungan dalam ayat dan tarikan ataupun tautan sesuatu ayat dengan ayat yang lain, iaitu yang kita tahu koheren dan juga kohesif. Iaitu koheren itu adalah kesinambungan, manakala kohesif itu ialah kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Apakah perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas dalam penulisan ini? Iaitu yang pertama, kekal dan fokus pada isi utama, tidak bercampur dan sistematik. Penulisan ditulis secara sistematik. Seterusnya, elakkan bahasa selanga supaya penulisan mudah difahami dan difahami oleh semua pihak. Dan jadikan penulisan menarik untuk menarik perhatian pembaca. Seterusnya juga menyemak ejaan agar tidak timbul permasalahan dalam
perkataan dan ejaan dan sebagainya. Susunan dan organisasi idea secara kasar dan tulis ayat yang pendek dan ringkas tapi padat supaya mudah untuk difahami, dihayati dan jelas. Jadi, kejelasan yang pertama adalah penggunaan akronim dan kata singkatan. Okey, sebelum kita menggunakan kata singkatan, kita perlu menjelaskan perkataan yang penuh sebelum membuat singkatan. Dan kata singkatan yang umum boleh digunakan dalam penulisan ilmiah. Seperti yang anda boleh lihat, terdapat beberapa contoh yang kami telah jumpa di dalam jurnal yang kami kaji. Yang pertama, pembelajaran abad ke-21. Ia disingkatkan menjadi PAK21. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia disingkatkan menjadi PPPM. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran disingkatkan menjadi PDP. Dan kemahiran berfikir aras tinggi disingkatkan menjadi KEBAT. Selain itu, elemen merentas kurikulum diringkaskan menjadi EMK. Seterusnya, ICT iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Seterusnya, Rancangan Makanan Tambahan disingkatkan menjadi RMT. Dan The American Association of School Administrators disingkatkan menjadi AASA. Dan yang terakhir sekali adalah Key Performance Indicator. Ia disingkatkan menjadi KPI. Yang kedua, kita masuk pada konsep koheren dan kohesif. Apakah kohesif? Apakah koheren? Kohesif ni ia merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dan konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun sesuatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh iaitu kesinambungan dalam sesuatu ayat. Tautan, kita menggunakan penanda wacana untuk menunjukkan tautan ataupun ikatan sesuatu ayat itu. Dan juga koheren pula ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dalam penulisan yang koheren, idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Koheren ni dia menunjukkan satu tautan ayat ataupun tautan ayat secara sistematik tersusun di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Okey, baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada contoh kohesif dan koheren. Kohesif ni bermaksud tautan ataupun pertalian, manakala koheren bermaksud runtutan ataupun kesinambungan idea. Contoh yang dapat kita lihat melalui jurnal yang kita ambil ialah dunia telah memasuki abad ke-21. Sejajar dengan peralihan zaman ini, manusia kini telah beralih dan memasuki era cyber dan globalisasi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya kerana mereka hidup bukan di zamanmu. Perubahan zaman dan cabaran semasa dunia dilihat menjadi faktor yang memakin perubahan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan kita berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013. Contoh kohesif yang dapat kita lihat kat sini, dunia telah masuki abad ke-21 sejajar dengan peralihan zaman ini. Zaman ini itu merujuk kepada abad ke-21. Manakala seterusnya, manusia kini telah beralih dan memasuki era cyber dan globalisasi. Era cyber dan globalisasi itu juga merupakan tautan ataupun pertalian yang digunakan dalam ayat tersebut. Seterusnya kita masuk kepada contoh koheren. Memelihara nyawa ialah memelihara maruah, persaudaraan dan kesaksamaan sosial, keadilan, keselamatan hidup, harta dan maruah, pemerintah yang baik, perpaduan sosial dan pengurangan jumlah jenayah serta keamanan dan kestabilan. Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diri dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa sendiri atau orang lain. Koheren ini mempunyai kesinambungan idea. Contohnya di sini kita dapat lihat diketengahkan memelihara nyawa, seterusnya memelihara maruah, dan pada ayat yang seterusnya dia menyebut kembali tentang menjaga keselamatan diri. Jadi kita dapat lihat di situ ayat ini mempunyai kesinambungan idea yang membentuk koheren.
Seterusnya, kejelasan yang ketiga adalah penulisan yang jelas, iaitu kita menggunakan ayat yang jelas agar mudah difahami dan ayat yang digunakan itu tidak terlalu pendek tetapi tepat dan mudah difahami. Okey, contohnya, sebelum itu perlu difahami bahawa maqasid syariah ini juga terdiri daripada beberapa prinsip asas atau disebut sebagai kulliyat al-khams yang menjadi perbahasan utama dalam maqasid syariah itu sendiri. Imam Al-Ghazali tahun 1993 menyatakan bahawa matlamat syariah ke atas manusia adalah berdasarkan 5 perkara, iaitu bagi memelihara agama, diri iaitu nyawa, akal, keturunan dan harta. Maka setiap perkara yang menjamin 5 unsur ini terpelihara, ianya adalah memberi maslahah kepada manusia dan menolak kemudaratan. Jadi melalui contoh yang saya berikan, dalam penulisan ni dia menjelaskan 5 komponen dalam maqasid syariah, iaitu memelihara agama, diri, akal, keturunan dan harta. Jadi penulisan ini jelas bagi kita. Yang keempat, penulisan yang menggunakan bahasa formal, iaitu tidak menggunakan bahasa serangga atau bahasa basahan yang sering digunakan dalam percakapan harian kita sendiri. Sebagai contohnya, Dr. Wahbah Zuhaili, iaitu perkataan doktor ditulis secara penuh dan tidak disingkatkan seperti DR dan sebagainya. Dan yang kelima, penulisan secara objektif, iaitu menyampaikan kebenaran dengan objektif. Penulisan tidak mengandungi unsur-unsur emotif dan idea yang dikemukakan disokong dengan bukti yang tepat. Okey, sebagai contoh, dapat dilihat sini. Para ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan takrif maqasid syariah. Iaitu ada yang berpendapat ia adalah matlamat hukum syarak dan rahsia Allah menetapkan suatu hukum daripada hukum-hukumnya, iaitu daripada Imam Iqlal Al-Fasi, iaitu pada tahun 1993. Dan di sini kita dapat lihat yang telah ditandakan dengan tanda merah jambu tersebut yang menunjukkan bahawa bukti perkataan itu diambil oleh siapa dan rujukan perlu ditampilkan sebagai bukti bahawa setiap isi yang terdapat di dalam penulisan itu adalah tepat dan benar dan juga sahih. Okay, baiklah, sekarang kita masuk kepada rujukan. Di sini saya sertakan dengan lampiran rujukan bagi jurnal yang kami kaji. Baiklah, rujukan jurnal ini menggunakan sistem APA, iaitu American Psychological Association edisi yang ke-6 dan edisi yang terkini adalah merupakan edisi yang ke-7. Baiklah, di sini disertakan dengan salinan rujukan yang digunakan dalam jurnal yang kami kaji. Yang pertama di sini ialah buku. Contoh buku yang pertama yang digunakan untuk rujukan ini ialah tajuk yang bertajuk Al-Maqasid Asy-Syariah wa Makarimiha yang diterbitkan oleh syarikat Dar Al-Ghab Al-Islami di Beirut dan penulisnya ialah Iqlal Al-Fasi pada tahun 1993. Buku yang seterusnya ialah yang bertajuk Sosiologi Hukum Islam, diterbitkan oleh syarikat Malang Press di Malang dan tulis oleh Roy Bean pada tahun 2008. Seterusnya ialah buku yang ketiga yang bertajuk Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah, diterbitkan oleh Dar Al-Nafais di Aman dan penulisnya ialah Ibnu Ashur dan Muhammad At-Tahir pada tahun 2001. Rujukan seterusnya yang digunakan dalam jurnal ini ialah Laman Sesawang, iaitu Laman Sesawang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, huraian aplikasi 5 prinsip maqasid syariah dalam tadbir urus pada tahun 2016. Dan seterusnya ialah rujukan diambil daripada proceeding, iaitu pengukuran keberkesanan agihan zakat, perspektif maqasid asy-syariah, proceedings of 7th International Conference, the Tauhidi Epistemology, Zakat and Wakaf Ekonomi, diterbitkan di Bangi oleh Abdul Rahman dan Rosmi dan Ahmad Sanib pada tahun 2010.
Rujukan yang seterusnya adalah jurnal. Tajuk jurnal ini ialah penyelidikan fatwa dalam kerangka Maqasid Al-Syariah satu tinjauan. Dan nama jurnal ini adalah Ulum Islamiyah The Nation Journal of Islamic Science Volume 20 yang ditulis oleh Alias Azhar, Muhammad Azam Hussein, Muhammad Zakhiri, Muhammad Noor dan Muhammad Khairi Osman yang diterbitkan pada tahun 2017. Dan yang terakhir sekali adalah rujukan bagi badan berkanun atau institusi kerajaan. Yang pertama, judul artikelnya ialah Dasar Pendidikan Kebangsaan yang ditulis oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2012. Dan yang terakhir sekali, judul artikelnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang ditulis oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2012. Sekian itu sahaja daripada kami bertiga dan segala yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datang daripada kami bertiga sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.